sementara menunggu ICT settlekan masalah sesuatu yang akan masuk. Kita nak jemput Cik Ehsan lah. Kita punya actually penaung lah program kita ni. Dia tahun ni dia tak dapat nak join sebab menyambung belajar master lah dekat UKM. Tapi orangnya ada je kat hospital ni. Dia minggu ni ada exam, so kita tarik dia sekejap untuk sama-sama dengan kita pada hari ni lah. So kita jemput Cik Ehsan lah sedikit dia kata. Okey, terima kasih pada Dr. Fad. Okey, apa khabar semua? Harap semua dah angkat tangan nak tanya soalan ke? Tidak kot. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih pada warga HPSS secara khususnya kerana memberi sokongan padu untuk join kali ini sekali lagi dalam iFilter 2.0. Diharapkan pelibatan anda akan memberikan berjayalah untuk anda berusaha untuk mencari berat badan yang ideal lah. Dan saya memang minta maaf sangat-sangat, memang saya nak join tahun ni tapi sebenarnya saya tengah sambung belajar. So saya mungkin akan kembali tahun depan. Kalau insyaAllah saya akan habiskan pengajian master saya tahun depan baru habis. So kita akan jumpa balik tahun depan lah dalam iFilter 3.0 insyaAllah kalau masih lagi ada kesempatan lah untuk meneruskan program. Jadi diharapkan memandangkan kita menjalankan program iFilter 2.0 ni dalam norma baru, so diharapkan ini tidak akan mematahkan semangat anda semula untuk terus saya harap anda akan terus setia bersama tim iFilter sehingga ke yang terakhir lah, event yang terakhir, dan iaitu event penimbangan semula berat badan lah selepas menjalani program-program. Dan kita harap kita akan dapat mencari pemenang dengan berat badan yang paling ideal untuk tahun ni ya, memelasah yang dulu-dulu. So kita rekod kita akan menjadi antara yang terbaik lah di Malaysia untuk program pengurusan berat badan ini. Okay? Pointer pun dah bersedia untuk belum lagi. Tengah setting lagi, belum lagi. Dan itu susah cakap, saya pun cakap. So kalau ada soalan ke apa ke untuk pengetahuan, memang hadiah memang kita akan berikan hadiah kepada mereka top 3 lah yang berjaya untuk menguruskan berat badan seperti yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan lah. Memang kita target first prize Dr. Fad still ni 500 ya, kita tingkatkan hadiah kemenangan. Tahun lepas kita dapat 300, 200 dan 100. Tahun ni kita berdasarkan kelulusan yang diberikan, tempat pertama akan yang berjaya menurunkan berat badan BMI ke peringkat yang ideal akan dianugerahkan wang tunai sebanyak RM500, tempat kedua RM300 dan tempat ketiga RM150. So diharapkan akan terus berusaha lah untuk join program ni sampai hadiah tu kalau dapat is a bonus, tapi the best is you will get a healthy lifestyle after this. So anda akan lebih enjoy dengan badan anda, dengan diri anda akan makan dengan lebih sihat. Lepas tu anda akan sentiasa aktif lah untuk join dengan aktiviti-aktiviti yang ada. Dan kita harapkan PKP ni bolehlah ditambahkan untuk bulan yang seterusnya, so kita boleh meneruskan pendakian Bukit Moor kita. Yeay! Semua dah masuk Bukit Moor. Tahun lepas kita sepatutnya panjang Gunung Datuk, tapi sebab PKP tak sempat nak sambung ke Gunung Datuk. So kita akan buat stamina dulu, latihan dekat Bukit Moor. Kalau berjaya, kita boleh bawa semua, dan kalau berjaya lagi mungkin kita akan buat reunion iFilter 1 and 2 lah, pergi panjat Gunung Datuk after this. Okay, ada apa-apa soalan ke yang nak tanya? Saya cakap seorang-seorang. Saya cakap seorang, hilang. Semua orang tajuk. Banyak nama ni, siapa ni? Ni siapa yang angkat tangan dia tadi ni?
Oh Kak. Ogos, September, Oktober, November. Oh kita ada masalah teknikal sekejap sebab dia pun tengah update. Kita dah pass to Puan Jun. Adakah Puan Jun dah ready di sana? Tanya dulu. Boleh, boleh. Siapa nak berbicara dulu? Tak apa, tak apa. Puan Jun Okay, kita akan teruskan program kita dengan sesi kalimat bersama Puan Jun berkaitan dengan persediaan mental menghadapi sepanjang program iFitter 2.0 ni lah. So back to you Puan Jun. Alamak, mana slide ni? Dengar suara you. Suara aku. Jen, handle. Tak bau. Apa saya tak boleh cakap? Tak boleh buka. Belum. Sorry. Korap ke? Macam korap tu ada S kat depan tu tak? Tu dah dia macam tu. Macam mana tu? Macam mana? Cabut balik. Ni masuk balik boleh? Kita balik. Cucuk dekat. Assalamualaikum semua. Saya dah berjaya masuk. Terima kasih atas bantuan. OMG. Tahniah Encik Roslan. Maaflah lambat. Repair je. Boleh buka dengan yang lain ke tak boleh? Tak boleh. Yang lain boleh. Yang tu saya tak boleh. Macam korap kali. 1 KB je. Jom. Oi, tak boleh. Jom pergi ambil ni. Apa shortcut Line, line. Tak. Relax. Saya takut jangan on je. Siapa tu? Guru besar lalu takut. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, izin keluar. Oh, you tak share lagi. Saya tak share tau. Terbalik ke pakai? Dan Okay. Slide saya hilang. Apa lagi? kenapa? Puan Jun tak perlu slide. Cakap dari hati. Dah ke? Dah nampak pandu. Apa? Kecil sikit. Apa? Kecil. Share. Hello. Full dah? Dia nampak? Okay, dia dah nampak besar. Bulat yang muka makcik. Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua peserta iFitter 2.0. Alright, saya nampak ada nama-nama baru dan nama-nama lama di sini. Okay. So hari ni saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang perjalanan iFitter. Okay. Dan apa yang kita perlu sediakan sepanjang perjalanan ini.
Sebab nak sihat dan kurus ni dia bukan ambil masa 1 hari, bukan ambil masa 2 hari, bukan ambil masa 21 hari untuk membina habit, tak. Setiap orang mempunyai perjalanan yang berbeza-beza. Okey? Perjalanan yang berbeza-beza, cabaran yang berbeza-beza, godaan yang berbeza-beza. Jadi yang pertama sekali yang tuan-tuan dan puan-puan perlu hadapi adalah ataupun perlu lakukan. Yang pertama sekali adalah mengenali dan memahami siapakah diri tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dia sangat penting untuk tuan-tuan kenal aku ni mudah kalah dengan apa? Aku ni mudah gagal dengan apa? Sebab perjalanan ini sangat mencabar ketahanan mental dan jiwa. Sebab saya pernah menyertai iFitter 1.0 dan saya sendiri pernah melalui betapa teruknya apabila saya gagal melakukan sesuatu. Alright, so sepanjang perjalanan ni yang kita perlu jaga selain daripada jaga makan, jaga exercise, yang paling utama adalah mentaliti anda. Okay? So setiap orang yang daftar dalam iFitter ni, dia dah ada expectation dia untuk capai berat sebegini di akhirnya. Perjalanan tu nampak macam mudah lah sebab hari ni kita ada dietitian yang akan cakap pasal macam mana nak jaga makan, macam mana nak jaga kalori, macam mana nak jaga portion. Kita dah ada Dr. Azhar yang cerita pasal exercise dan macam mana kita perlu jaga diri kita semasa melakukan exercise. Cerita pasal obesity dan kita kata risiko-risikonya. Kita ada bekas peserta yang dah ceritakan perjalanan mereka. So, hari ni anda dah sign up untuk perjalanan anda. Anda yang perlu corakkan perjalanan anda. Alright? So, first kali faham diri sendiri dulu. Kenali diri sendiri dulu. Anda lemah dekat mana? Anda mudah kalah dengan apa? Alright? Set your mind right. Sebab ini adalah perjalanan. Bila kita kata perjalanan, dia bukan macam go one straight line siap. Tak, dia tak pernah macam tu. Okay? Dia ada jatuh, dia ada bangun, dia ada kalah, dia ada malu, dia ada banyak. Ada banyak kat situ. Alright? So first kali faham kenapa anda buat journey ni. Apa tujuan utama anda buat journey ni? Adakah anda nak kurus? Kurus mungkin bonus lah, tapi yang paling penting adalah sihat. Sebab kita yang kurus ni pun tak tentu lagi sihat. Saya belum kurus. Alright, saya cuma berjaya turunkan 2 saiz daripada 4XL. So saya sekarang 2XL, so saya masih lagi berjalan dalam perjalanan saya. Alright, so sekarang ni saya dah cakap set your goal straight, apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak. Faham apa yang tuan-tuan lemah. Apa push factor untuk tuan dan puan-puan terus buat perjalanan ni. Tu paling penting. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan tak nampak slide kat sini? Sebab slide saya tak ada. Okay, so saya bercakap solely berdasarkan apa yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu tentang perjalanan ni. Okay. Satu, tuan-tuan, tadi saya dah cakap pasal fahami diri. Kedua, expectation. Put realistic expectation. Kalau selama ni kita tak pernah exercise ataupun kita orang yang jarang-jarang exercise, kita kena ingat ada banyak cabaran bila kita nak mulakan exercise. Satu, malu. Masa mula-mula saya nak exercise sendirian, malu. Saya nak jalan seorang dekat
taman rekreasi, saya malu. Saya akan cakap, orang tengok kan perempuan gemuk ni jalan seorang-seorang dan sebagainya. You kena atasi tu. Sebab ini adalah perjalanan anda. Anda tak perlu malu dengan sesiapa pun. Jangan bandingkan diri anda dengan orang lain. Sebab bila kita dah dalam satu grup ni, kita semua ada cara dan capaian kita masing-masing. Ada usaha masing-masing. Dan setiap anda akan berjaya mengikut betapa kuat kemahuan anda untuk berjaya dalam perjalanan ini. Okey? Untuk cabar diri anda tak perlu bagi tahu orang lain. Hanya anda seorang saja yang perlu tahu apa yang saya mahu capai dalam perjalanan iFitter ini. Okey? Tak mudah, tapi ia tak mustahil. Alright? So, kenal pasti target dan laksanakan. Sepanjang perjalanan itu pastikan apa yang anda buat, apa yang anda sedang lakukan adalah sesuatu yang anda minat. Anda happy untuk lakukannya setiap hari tanpa paksaan, tanpa rasa penat, tanpa rasa malu, tanpa rasa segan. Contoh dia, perkara yang paling susah nak buat ialah rekod apa yang anda makan. Saya percaya itu paling susah sebab saya pun macam tu. Nampak kan saya dah lari 100 meter di depan. Walaupun tak boleh lari, saya akan jalan cepat lah nampak kan. Itu attitude saya masa iFitter 1.0. No wonder saya cuma berjaya turunkan dua saiz baju je. Cuba kalau saya buat Ken macam kawan saya. Kejap-kejap jumpa Ken. Mungkin saya dapat turunkan lagi banyak saiz baju. Okay? So jadikan kami coaches dalam grup ni sebagai kawan anda, bukan orang yang anda takutkan. Alright? Keduanya, kekal. Jangan bandingkan pencapaian anda dengan orang lain. Walaupun gagal, walaupun tak ada penurunan, rasa macam tak ada berat pun turun, plateau je. Rasa macam 98 je, 98 je. Minggu lepas 98, minggu ni 98. Tak apa. Teruskan. Perjalanan ini perlukan ketekalan, resilience. Jangan termakan dengan hasutan ataupun fikiran negatif anda sendiri. Kenapa ramai yang kalah dalam perjalanan ni? Ramai yang kalah dalam perjalanan ini adalah kerana thought mereka sendiri, pemikiran negatif mereka sendiri. Bila kita exercise dan kita tak nampak perubahan, kita mula cakap, macam sia-sia je join. Macam tak best, macam tak ada apa-apa pun berubah. Jangan pernah cakap begitu sebab setiap hari yang anda gunakan, yang anda usahakan untuk exercise, untuk jadi lebih sihat adalah pencapaian. Reward yourself accordingly bila itu adalah pencapaian anda. Bandingkan diri anda yang tak pernah exercise dulu dengan orang yang sekarang anda dah exercise. Okay, macam saya dulu, saya tak pernah terbayang saya boleh panjat Bukit Mo dalam masa 45 minit. Dan saya selalu fikir, kalau saya panjat Bukit Mo, saya mungkin akan perlu panggil JPA untuk bawa saya turun. Tapi sebenarnya itu tak pernah jadi pun. Dan saya bangga dengan pencapaian itu. Kalau saya boleh tunjuk gambar saya dahulu, mungkin saya akan tunjuk hari ini. Tapi saya yakin ramai yang pernah kenal saya sebelum saya yang sekarang. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan juga boleh capai matlamat tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Alright? So, macam mana kita nak capai matlamat tu? Macam mana? Macam mana kita nak tekal, macam mana kita nak resilience, macam mana kita nak terus positif, macam mana kita nak selalu hadir atau macam mana kita nak hadirkan diri kita dalam setiap usaha yang kita buat semasa dalam iFitter ni. Pertama sekali, positif. Positif anda akan mencapai keputusan. Cepat atau lambat itu bukan persoalan dia. Tapi positif anda akan mencapai sesuatu dalam iFitter ini.
Perjalanan kita lama 6 bulan, tapi dia bukan hanya setakat 6 bulan. Dia sebenarnya adalah masa untuk anda corak perjalanan anda seterusnya selepas air fita. Adakah anda akan hanya bermotivasi selama 6 bulan? Bukan itu yang kami nak. Sebagai coaches, kami tak nak itu yang anda capai. Kami nak anda terus aktif sepanjang hidup anda. Terus mengamalkan cara hidup yang sihat, cara makan yang betul. Di samping menikmati nikmat-nikmat hidup yang lain. Bukan maknanya sampai tak boleh makan itu dan ini. Saya tahu sebab ramai sebelum masuk air fita, saya sendiri dah cuba bermacam-macam jenis diet. Kita panggil keto diet, Atkins diet, apa lagi diet yang ada? Yang yolk diet semua ada. Intermittent fasting and everything. Tapi kita akan kembali kepada asal. Sebab apa? Sebab kita tak mampu untuk tekal. Kita tak mampu untuk meneruskannya selepas ini. Sampai bila kita nak intermittent fasting 20 jam puasa, 4 jam window, eating window? Tak boleh sebab waktu makan, waktu kerja. Waktu kerja ada makan-makan dan sebagainya. So, kita kena ada satu cara yang sesuai dengan kehidupan kita. So, bila kita kata tadi fahami diri kita, so kita kena tahulah aku ni kena makan macam mana untuk jaga kalori aku. Apa yang aku perlu elakkan. Alright. Kedua, cari environment yang menyokong. Sebab itulah anda semua masuk dalam air fita ni sebab sama-sama nak sokong antara satu sama lain. Nak mencabar antara satu sama lain. So this is why you are in air fita. Ataupun anda sebenarnya dicabar oleh orang lain untuk masuk air fita. Itu terpulang kepada anda semua. Apa pun punca sebab puasa, kenapa anda masuk kepada program air fita kali ini, itu mungkin boleh jadi push factor anda ataupun boleh jadi penyebab kenapa anda gagal dalam air fita. Tapi pilihan ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Pilihan sentiasa ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana anda dan mahu perjalanan ini jadi ataupun berakhir. Alright? Dah faham pasal diri sendiri? Dah kenal diri sendiri? Dah tahu kelemahan diri sendiri? Langkah seterusnya, buat target untuk diri sendiri. Target. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan mahu dalam perjalanan air fita kali ini? Nak turun saiz baju? Nak TTC? Nak lebih sihat? Nak mengurangkan risiko kesihatan? Apa pun itu tuan-tuan dan puan-puan perlu ada dan simpan untuk diri sendiri. Okey. Ketiganya, rancang. Rancang apa yang anda nak buat sepanjang perjalanan ni. Anda nak cycle, anda nak exercise, anda nak buat zumba, anda nak hiking. Cari aktiviti yang anda suka, yang selamat, yang sesuai dengan keadaan kita. Contoh dia kalau untuk orang yang berat, macam saya dulu, saya bermula dengan 115 kilo, saya tak terus lari, saya tak terus jogging. Saya berjalan. Saya akan berjalan 5 km. Mula dengan yang kecil dulu. Sentiasa mula dengan yang kecil, kemudian tingkatkan dia supaya kita tak rasa terbeban. Okey? Sentiasa mula dengan yang kecil. 5 km, 7 km, 8 km, 9 dan 10. Jangan buat tu terus nak buat yang heavy. Sebab bila yang heavy, memanglah kita akan rasa kesan dia bagus. Tapi kita tak akan tahan lama. So kita kena buat sesuatu tu sedikit tapi sentiasa. Istiqamah. Alright? Kita kena buat consistently. So ada kebanyakan orang yang berjaya mencapai berat mereka, mencapai apa jua dalam hidup ni. Kuncinya adalah resilience, tekal dan konsisten. Istiqamah. Alright. Bila kita kata istiqamah,
mulakan dengan yang kecil tapi sentiasa fokus kepada itu, buat tanpa lelah. Alright? Resilience and consistent. Itu sangat penting. Keempat, bila anda dah buat, anda dah selalu lakukannya, jangan lupa acknowledge pencapaian anda. Tak apa kalau orang lain tak acknowledge, orang tak perasan pun baju dah makin besar, ataupun orang tak perasan pun, suami tak cakap pun kata saya dah nampak kecil sikit, ataupun suami dah tak kata dah tak nampak macam tong drum ke apa ke, tak apa, it's okay. Yang paling penting ialah you acknowledge your achievement first. Awak acknowledge pencapaian yang anda buat. Anda sendiri yang usaha, anda sendiri yang capai, anda sendiri yang raikan pencapaian itu. Itu paling penting, acknowledge. Sebab bila kita mula acknowledge, aku ada pencapaian, aku dah turun satu saiz, ataupun aku dah mula, baju dah mula longgar, inch dah banyak loss, kita akan mula rasa confident. Confident tu yang akan bantu kita untuk terus buat dan buat dan buat. Apa yang kita percaya, kita akan berjaya. Kita akan confidence. Oh, aku dah betul dah track aku ni. Aku dah berada pada track yang betul. So kita akan terus buat. Alright. Yang kelima adalah reward yourself accordingly. Please reward yourself. But do not reward yourself in food. Perempuan suka reward in food or luxury. Luxury tak kisahlah, nak beli handbag ke, nak beli seluar yoga yang mahal dekat Decathlon ke, ataupun nak beli smartwatch ke, tak kisahlah yang tu. Tapi kalau mampu, why not? Because you yang lalui perjalanan ni, you yang rasa susah ni. Alright? Susah ke? Bakal susah kot. Tapi kalau anda sentiasa positif, anda tak akan rasa perjalanan ni susah. Alright? 7. Jangan lupa untuk mengakui kesilapan. Perjalanan kesihatan ataupun apa juga perjalanan yang kita buat dalam hidup, nak belajar, nak pandai dalam rumah tangga, nak hebat dalam parenting, nak turun berat badan, kita akan selalu lakukan kesilapan. Dan bila kita lakukan kesilapan, jangan terus salahkan diri, blame dan hukum diri kita dengan dahsyat. Apa yang kita perlu belajar bila melakukan kesilapan ialah belajar. Kesilapan adalah peluang untuk kita belajar jadi lebih baik. Every time, setiap kali. Alright? Gagal kali ni tak bermakna kita akan gagal seterusnya. Macam saya gagal masa IFITA 1. Saya tak kira saya gagal, saya sedang belajar. Saya belajar dengan bahagia dekat sana. Saya seronok berada dalam IFITA 1. So saya nampak kelemahan-kelemahan saya. Okay? So bila kita melakukan kegagalan, ingat itu bukan gagal tapi itu adalah peluang untuk kita belajar. Maka belajarlah. Alright? Sentiasa belajar. Ke-8, sila. Sila belajar untuk gelakkan diri sendiri. Be happy untuk apa yang anda buat. Salah tak apa. Dia bukan kesempurnaan. Dalam diet, macam kalau kita ikut diet Atkins, kita kena makan protein, tak boleh makan carbs. Bila ada satu fasa kita dah boleh makan 20 gram carbs. Dia kena exactly yang macam bila kita buat macam tu kita rasa macam kalau salah ni dah gagal dah kita punya diet. Which is not. Kalau kita buat suku-suku separuh, kalau hari ni terlebih makan protein, dia bukanlah masalah besar. Apa yang kita kena tahu, dia adalah peluang untuk kita tambah baik. Sampai sekolah ke subuh ya? Okay? Baik. Tengah meeting ni. Baik. Wah, baik. Okey, kita lagi sampai sekolah ke subuh kita keluar lah. Okey? Sekejap. Maaf saya ada gangguan sekejap, so ada. Okay, so perjalanan ni
saya tak akan kata susah dan tak akan juga kata mudah. Sebab setiap orang ada ceritanya nanti. Dan cerita itulah yang akan anda kenang bila anda dah berjaya capai matlamat anda nanti. Orang tak mungkin akan tahu apa yang anda lalui. Tapi anda akan tepuk bahu anda dan cakap, I did this because I love myself. Sebab kunci utama tadi yang saya cakap pada awalnya ialah faham diri anda. Please kenali diri anda dan sebab anda buat ini. Sangat penting untuk anda jelas faham tentang perjalanan ini dan bagaimana anda akan mencapainya sebelum anda melalui perjalanan ini. Dan semua benda nampak susah pada awalnya. Tapi sekiranya anda tekal dan anda istiqamah, saya yakin anda semua boleh mencapai apa juga yang tuan-tuan dan puan-puan mahukan dengan apa juga caranya di dalam iFitter ini. Alright. Saya ucapkan selamat maju jaya dan harap anda semua akan berjaya dalam iFitter 2.0 dan jadi antara peserta terhebat yang pernah kami bimbing. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Puan Jo.